Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan F akan menerangkan mengenai isu kesihatan di negara membangun iaitu di Malaysia. Selamat sahaja semua, saya Wan Medi, anak perempuan Ramadan nombor metrik 289935 akan membentangkan pengenalan negara membangun Malaysia. Negara yang tidak memberikan rakyatnya keselesaan material yang tinggi dirujuk sebagai negara membangun. Malaysia mesti terlebih dahulu meningkatkan tahap daya saingnya dan kemudian berusaha ke arah membina kepimpinan bertaraf dunia. Seterusnya ialah teori perbincangan Malaysia sebagai negara membangun. Falsafah pemodenan telah serasi dengan kebangkitan Malaysia menjadi sebuah negara membangun. Model ekonomi baru menekankan pendidikan sebagai satu cara untuk mewujudkan tenaga kerja yang berdaya maju dari segi ekonomi di rantau ini. Selain itu, isu kesihatan di negara membangun Malaysia. Sejak kebelakangan ini, kebimbangan terhadap keadaan kesihatan masyarakat umum semakin menyerlah di negara kita Malaysia yang terletak di Asia Tenggara. Tradisi dan tingkah laku yang lazim dalam kehidupan masyarakat kini memberi kesan yang ketara kepada kesihatan setiap individu. Akhirnya, keadaan kesihatan seseorang menjadi faktor penting dalam menentukan sama ada mereka bahagia dan berjaya dalam hidup. Selamat sejahtera, nama saya Lim Gek Cheng, Kap Metrik 285818. Saya akan menerangkan bahagian analisis keadaan semasa. Malaysia dianggap sebagai sebuah negara tidak sihat kerana kebanyakan rakyat Malaysia masih mempunyai tahap kesedaran yang rendah terutamanya dalam bidang kesihatan. Hal ini kerana terdapat ramai rakyat Malaysia yang tidak pernah menjalankan saringan kesihatan berbanding dengan masyarakat yang tinggal di negara maju. Sebagai contoh, hanya 6.6% rakyat Malaysia yang menjalankan saringan kesihatan. Walaupun negara Malaysia iaitu sebuah negara membangun dianggap tidak sihat, namun jangka hayat rakyat Malaysia mengalami peningkatan dari tahun 1970 sehingga tahun 2020. Peredaran massa dan pembangunan yang pesat yang berlaku di Malaysia telah menyebabkan masyarakat di Malaysia mengalami masalah kesihatan yang teruk. Hal ini kerana kebanyakan rakyat Malaysia tanpa mengira faktor usia dan faktor jantina menghidapi pelbagai penyakit kronik yang boleh menyebabkan berlakunya kematian. Statistik bawah menunjukkan penyakit yang menyebabkan kematian rakyat Malaysia. Terdapat 4 jenis penyakit iaitu ischemic heart disease, pneumonia, cardiovascular disease dan kanser. Penyakit yang menjadi pembunuh utama rakyat Malaysia ialah ischemic heart disease. Hal ini kerana pada tahun 2000 kematian yang disebabkan oleh penyakit tersebut adalah 11.6% meningkat kepada 17% pada tahun 2020. Pandemik COVID-19 yang berlaku telah mendatangkan kesan yang teruk kepada bidang kesihatan negara kita kerana terdapat banyak rakyat Malaysia yang terkobat. Carta di bawah menunjukkan bilangan kematian di Malaysia disebabkan oleh COVID-19. Pada tahun 2020, kematian yang disebabkan oleh COVID-19 adalah 471 orang, meningkat secara mendadak kepada 28,441 orang. Peningkatan kadar kematian yang mendadak dari tahun 2020 kepada 2021 adalah tahap kesihatan di Malaysia iaitu merupakan sebuah negara yang membangun, suka memberikan sistem perkhidmatan kepada masyarakat yang menghadapi penyakit COVID-19 pada tahap yang kritikal dan hal ini telah menyebabkan kematian bertambah. Seterusnya saya akan bersambung dengan punca-punca isu kesihatan di negara Malaysia. Sebelum itu saya mengenalkan diri saya. Nama saya Rangila, anak perempuan Balachandran, nombor metrik 269689. Antara punca utama isu kesihatan di negara Malaysia semakin meningkat adalah isu kesihatan mental. Hal ini dikatakan demikian kerana banyak kes pembunuhan diri dapat dilihat di media sosial lagipun selepas wabak COVID-19. Selepas wabak COVID-19, kesihatan mental rakyat Malaysia telah merosot dengan ketara kerana krisis kewangan, pengangguran, tekanan kerja, isu keluarga dan sebagainya. Hal ini pun telah dibuktikan di KKM iaitu 91.2% daripada lebih 100,000 panggilan yang dikendalikan oleh talian bantuan sokongan psikologi memerlukan bantuan emosi dan kaunseling. Tambang pula negara Malaysia juga dikenali sebagai negara obesiti. Peningkatan kadar obesiti di Malaysia adalah disebabkan oleh tabiat makanan yang buruk yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Ini kerana terlalu banyak kalori yang digunakan melalui barangan seharian seperti makanan segera, minuman berkarbonat, makanan bergula, makanan bergoreng dan sebagainya. Gaya hidup pantas hari ini termasuk bekerja 24 jam sehari telah menyebabkan kebanyakan rakyat Malaysia kurang masa untuk memasak atau menunggu makanan disediakan. Oleh itu mereka memilih untuk makan makanan yang segera yang mudah didapati di luar dan mempunyai lokasi di seluruh dunia. Rakyat Malaysia mendapatkan makanan dan membuat mereka kurang mengambil berat tentang kesihatan mereka akibat diet yang buruk, kurang bersedaman dan masa rehat yang tidak teratur. Seterusnya, isu masyarakat kurang kesedaraan tentang penyakit berbahaya. Walaupun Malaysia mempunyai pusat bara yang canggih, namun kadar kematian akibat bara masih dianggap tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana 1/3 daripada pesakit kanser di negara ini yang mendapatkan terapi buat kali pertama sudah ada di peringkat lanjut tahap 3 ataupun 4. Kerana kebanyakan rakyat Malaysia tidak mempunyai pengetahuan atau pendidikan tentang penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit bara. Kadar kematian akibat bara 61% di negara Malaysia membawa kepada kesimpulan bahawa terapi bara di negara ini tidak terkesan seperti di Indonesia, Myanmar dan Vietnam. Hai sekali, punca sistem penjagaan kesihatan awam Malaysia tidak mencukupi serta sumber masalah kesihatan. Peralatan
perlindungan diri (PPE) dan ventilator telah kekurangan bekalan di Malaysia sejak awal sistem penjagaan kesihatan awam. Menurut Mohiuddin Abdul Kadir, Presiden Persatuan Penggunaan Pulau Pinang (CAP) berkata Malaysia tidak membayar harga yang tinggi kerana gagal berbelanja dengan secukupnya dan bijak dalam sistem penjagaan kesihatan awam. Lagipun, semasa COVID-19, kita dapat melihat bahawa kebanyakan pesakit-pesakit COVID di kuarantin di dalam berrumah. Hal ini kerana tidak mencukupi tempat di hospital kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azimah binti Muhammad Khair, nombor metrik 277641. Saya akan menerangkan mengenai kesan kesihatan di negara membangun iaitu di Malaysia. Kesan yang pertama ialah kemerosotan dalam ekonomi negara Malaysia. Perkara ini dapat dilihat apabila kerajaan terpaksa menanggung kos secara langsung ke atas peruntukan perbelanjaan yang dibuat untuk menyediakan segala infrastruktur perubatan dan tenaga pakar. Perkara ini telah menjadi semakin serius apabila berlakunya penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan berlakunya pertambahan jumlah pesakit yang meningkat secara mendadak sehingga menyebabkan kerajaan terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk menambah jumlah katil yang tidak mencukupi dan juga perubatan-perubatan yang lain. Kemerosotan dalam ekonomi negara juga boleh berlaku akibat daripada bencana alam. Sebagai contohnya, berlakunya banjir. Ini kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang banyak untuk memberi bantuan kepada mangsa banjir. Kesan yang kedua adalah kehilangan dalam memperoleh sumber pekerjaan. Sebagai contohnya, berlakunya penularan wabak COVID-19 menyebabkan kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawanan Pergerakan PKP yang telah menyekat semua pekerjaan dan premis perniagaan serta perkhidmatan lain sehingga menyebabkan banyak pekerja telah diberhentikan pekerjaan dan menyebabkan kadar pengangguran meningkat. Menurut Fahmi A. Rosli, 2021, sebanyak 140,608 telah kehilangan pekerjaan akibat daripada penularan wabak COVID-19 ini. Kesan yang ketiga adalah berlakunya peningkatan dalam jumlah pesakit mental di Malaysia. Perkara ini dapat dilihat berlakunya penularan wabak COVID-19 ini yang telah menyebabkan banyak pekerja telah diberhentikan pekerjaan sehingga menyebabkan berlakunya kadar peningkatan dalam jumlah pesakit mental telah meningkat secara mendadak. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan daripada mereka alami stres yang melampau akibat tidak mampu menampung kehidupan seharian mereka. Perkara ini juga dapat dilihat apabila berlakunya peningkatan dalam jumlah kes bunuh diri. Kesan yang keempat adalah berlakunya peningkatan dalam jumlah penyakit akibat daripada sistem pembuangan sampah. Perkara ini dapat dilihat apabila berlakunya pertambahan jumlah sampah di dalam sungai akibat daripada pembuangan sampah merata-rata oleh masyarakat sehingga menyebabkan berlakunya pencemaran air dan boleh memberi berbagai penyakit seperti denggi, kolera, taun dan sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kadar kes denggi di Malaysia telah meningkat secara mendadak. Pencemaran air ini juga telah memberi kesan kepada kehidupan seharian manusia iaitu boleh menyebabkan berlakunya keracunan makanan akibat daripada sumber air yang tidak bersih. Terakhir ialah peningkatan dalam kadar jumlah penyakit disebabkan oleh makanan. Perkara ini dapat dilihat apabila berlakunya peningkatan dalam jumlah kadar obesiti dan juga diabetes serta tekanan darah tinggi di Malaysia. Hal ini jelas menunjukkan bahawa rakyat Malaysia kurang mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. Anggaran terhadap aspek kesihatan di negara Malaysia masih berada di tahap yang rendah. Assalamualaikum, nama saya Nakib Najwan bin Nurdin, nombor metrik 28356 dan saya akan menerangkan mengenai langkah-langkah mengatasi masalah kesihatan di negara Malaysia. Langkah yang pertama ialah melabur dalam pendidikan. Melabur dalam pendidikan merupakan salah satu cara yang paling penting untuk meningkatkan kesihatan di negara Malaysia, iaitu dengan memberi pendidikan kepada masyarakat. Apabila orang ramai mendapat pendidikan, ia membolehkan mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan selamat, dapat meningkatkan pengetahuan dan dapat menuntut perkhidmatan kesihatan yang lebih berkualiti. Langkah yang kedua ialah meningkatkan kesihatan bagi orang miskin. Dengan penciptaan sistem sasaran dan strategi dapat mengenal pasti mereka yang miskin dan layak untuk menerima penjagaan kesihatan dengan kos yang rendah. Selain itu, sistem penyasaran ini dilakukan pada tahap yang berbeza, iaitu menyasarkan individu yang miskin secara geografi, penyakit yang perlu diutamakan dan umur mereka yang paling memerlukan penjagaan kesihatan. Langkah yang ketiga ialah mempromosikan penjagaan kesihatan utama. Salah satu cara untuk meningkatkan kesihatan di negara Malaysia adalah dengan melibatkan kerajaan untuk menyediakan pakej kesihatan kos efektif bagi semua orang. Contohnya ialah kerajaan di negara Ethiopia dan Malawi telah memberi tumpuan kepada pencapaian liputan vaksin sejagat, membangunkan bekalan air bersih dan mewujudkan amalan sanitasi yang lebih baik. Langkah yang seterusnya bagi menyelesaikan masalah kesihatan ialah dengan menyediakan fasiliti kesihatan untuk ibu dan anak. Kira-kira 50% kanak-kanak berumur 1 tahun di negara membangun meninggal dunia pada bulan pertama dan 97% daripada semua kematian bayi berlaku di negara membangun. Langkah yang terakhir ialah program bantuan makanan. Cara untuk mengatasi masalah kesihatan di negara Malaysia ialah dengan mengadakan program bantuan makanan. Program bantuan makanan adalah penyediaan makanan atau wang tunai untuk membeli makanan pada masa kecemasan atau untuk menyediakan penyelesaian jangka panjang di kawasan yang mengalami kekurangan makanan. Kesimpulannya, gaya hidup sihat adalah penting buat masa ini. Apabila rakyat menjalani kehidupan yang sihat, kesihatan sesebuah negara bertambah baik. Dengan bilangan pesakit yang kurang, kos rawatan akan jatuh. Kualiti hidup dan produktiviti juga boleh bertambah baik. Gaya hidup mencegah penyakit dan meningkatkan kesihatan negara kita. Terima kasih.